Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Adli bin Osman, salah seorang presenter di dalam paper ini iaitu bertajuk hadis larangan bernafas dan meniup dalam bekas minuman hubung kaitnya pada kesihatan. Jadi kami ada tiga orang. Saya akan memulakan presentation ini berdasarkan dua subtopik awal di dalam paper yang kami telah sediakan. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, maka kita lihat dulu pengenalan bahawa hadis adalah sumber kedua dalam Al-Quran dan ia menjadi maklum daripada semua orang. Orang yang beriman, orang yang Islam mengetahui tentang hal tersebut. Jadi hadis adalah bila mana kita sebut sebagai sumber kedua dalam sumber Islam, bahawasanya hadis ini berfungsi sebagai penguat atau penjelas apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penguat atau penjelas. Jadi dalam hal ini banyak perkara yang dalam hadis berbentuk larangan perlu kita ambil berat. Kata apa yang ada dalam hadis tersebut sebut keseluruhan yang perlu diambil berat. Salah satu larangan tersebut adalah bernafas dan juga minum, bernafas ataupun atau meniup dalam bekas minuman. Hadis berkenaan telah diriwayatkan oleh banyak riwayat sehingga dia diriwayatkan dalam Al-Bukhari, Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Sahih Ibnu Khuzaimah, Sunan Darimi dan juga Sunan Kubra. Dan ia terdapat lebih 50 riwayat yang mengisahkan tentang hal berkenaan. Jadi daripada hal ini dapat ketahui bahawa larangan tersebut benar-betul serius dan diambil berat oleh Nabi SAW. Apabila kita sebut tentang asbabul wurud hadis, ia yang mengisahkan tentang sebab apa Nabi sebut tentang hal berkenaan. Telah diceritakan bahawasanya ada seorang lelaki pada zaman Nabi, dia minum air sambil dia bernafas dan disebabkan perkara tersebut terdapat kotoran-kotoran yang ada dalam bekas minuman yang mana kotoran tersebut tidak ada sebelum dia minum. Jadi disebabkan hal itu Nabi SAW mengarahkan lelaki berkenaan untuk membuang kotoran tersebut dengan menggunakan tangan. As-San'ani apabila menjelaskan tentang perihal ini, beliau mengatakan bahawasanya sekiranya kotoran tersebut dapat dibuang dengan tangan, maka hendaklah dia membuangnya dengan tangan tanpa meniupnya. Sekiranya kotoran tersebut berbentuk cecair yang tidak boleh dibuang dengan tangan, maka hendaklah dia membuang keseluruhan air tersebut dan menggantikan air baru tanpa ada kotoran. Jadi sekadar itu dulu pembentangan saya pada kali ini dan saya serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan menceritakan pula tentang hukum terhadap larangan bernafas dalam bekas minuman. Yang mana kalau dilihat berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW yang diriwayatkan secara jelas, Nabi SAW telah menyarankan kepada umatnya untuk bernafas sebanyak 3 kali di luar bekas minuman. Kalau dilihat daripada saranan Nabi SAW, bernafas 3 kali di luar bekas minuman. Ini juga namun begitu, terdapat persoalan sekiranya terdapat dalam kalangan umatnya hanya bernafas sekali dan tidak mengikuti seperti mana saranan yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi SAW. Di antara pandangan-pandangan ulama yang menyebut tentang bernafas di dalam air dibenarkan, di antaranya adalah Ibnu Al-Muthayyib dan Atha bin Abi Rabah telah mengharuskan bernafas sekali sahaja di dalam air, manakala Ibnu Abbas, Tawus dan Ikrimah telah memakruhkan bernafas di dalam air. Dan menurut Ibnu Abbas, kaedah tersebut adalah seperti minum para syaitan, daripada Ali bin Shuhud 2007. Jika diteliti setiap riwayat yang berkaitan dengan dua larangan pada perbahasan ini, secara zahirannya Nabi SAW telah mengungkapkan dengan lafaz dalam bentuk larangan. Larangan tersebut pada bernafas di dalam bekas minuman dan juga meniup air yang berada di dalam bekas minumannya. Ali Ash-Shuhud 2007. Imam An-Nawawi berpandangan perkara ini adalah disebabkan apabila seseorang bernafas
dan meniup di dalamnya secara tidak langsung akan mengubah bau yang kurang enak di dalam bekas makanan tersebut. Dari sisi pandang akhlak pula, kedua-dua larangan ini adalah untuk memelihara kepribadian akhlak seseorang. Baginda mengajar seseorang akhlak yang terbaik apabila berinteraksi dengan minuman. Abu Al-Walid Al-Baji, apabila seseorang itu meniup air yang berada dalam bekas minuman berkenaan secara tidak langsung akan menyebabkan air liur akan berada di dalam air tersebut, maka akan merosakkan keseluruhan air di dalamnya. Ali bin Syuhud 2007. Kesan yang sama juga terpakai pada larangan bernafas di dalam bekas minuman An-Nawawi 2001. Di sinilah akhlak yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi, yang mana pada diri Rasulullah itu adalah qudwatun hasanah, yang terbaik, dan itulah contoh teladan yang terbaik bagi setiap manusia untuk diikuti. Hatta di dalam bernafas di dalam air pun dibahas oleh baginda Nabi dan juga ada petunjuk Rasul di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya sebentar tadi, iaitu subtopik yang seterusnya adalah kesan kepada kesihatan. Yang pertama, menyebabkan keseluruhan air di dalam air tersebut akan menjadi rosak. Kerana kalau kita lihat daripada kajian yang dilakukan, menunjukkan bahawa kebanyakan para ulama menegah perbuatan meniup ataupun bernafas di dalam bekas minuman ini kerana perbuatan ini memberi kesan kepada kesihatan manusia itu sendiri, dan ianya telah dibuktikan melalui kajian sains, iaitu yang mana yang saya sebut tadi, iaitu air akan menjadi rosak disebabkan kandungan yang telah bercampur di dalam air tersebut. Sebagai contohnya, Dr. Yusuf Al-Qardawi pada tahun 1998 mengatakan bahawa di dalam air terdapat dua atom iaitu hidrogen dan satu atom oksigen. Dua buah atom hidrogen tersebut terikat dengan satu atom oksigen. Justru air yang dikenali dengan istilah H2O ataupun hidrogen dan oksigen itu, apabila seseorang daripada kita itu bernafas ataupun meniup ke arah air tersebut, secara tidak langsung ia akan menghasilkan karbon dioksida yang disebut sebagai CO2. So ia akan memberi kesan kepada tahap kesihatan manusia. Yang kedua, air tersebut akan bertukar menjadi asid dengan karbon dioksida yang dihasilkan itu secara berlebihan itu akan terperangkap di dalam bekas minuman yang kita nak minum tadi ni. Percampuran di antara dua unsur tersebut ianya akan memberi kesan kepada darah kita sendiri. Darah akan menjadi tidak stabil disebabkan karbon dioksida yang dihasilkan itu secara berlebihan di dalam air tersebut. Baik. Yang ketiga, sistem ianya akan memberi kesan kepada sistem pernafasan dan juga jantung kita, dan akhirnya paru-paru kita akan terganggu. Ini kerana disebabkan oleh ruang mulut kita adalah tempat pertumbuhan utama bagi mikroorganisme yang terdapat di dalamnya sebanyak 20 juta atau lebih, yang bergantung kepada penjagaan kesihatan kita. Jadi bila kita melakukan perkara yang sedemikian menyebabkan mikroorganisme ni hidup dekat bahagian rongga ataupun bahagian mulut kita, dan ianya memberi kesan kepada kesihatan kita. Yang keempat, akan menyebabkan beberapa jenis bakteria bahaya terhasil di bahagian ruang mulut kita. Sebagai contohnya, disebut sebagai Porphyromonas, Pivotella dan Treponema, Fusobacterium dan Neisseria. Ini adalah merupakan kelas-kelas ataupun jenis-jenis bakteria lah yang akan terhasil di bahagian mulut kita. Dan bakteria ini adalah sangat berbahayalah kepada kesihatan kita, dan sekiranya kita mengamalkan cara kaedah kita minum dengan kaedah macam ni, ianya akan memberi kesan kepada tahap kesihatan kita. Baik, seterusnya
saya akan membentangkan pula pada bahagian kesimpulan. Yang pertama, larangan daripada Nabi SAW ini iaitu bernafas dan meniup di dalam bekas minuman mempunyai asas dari sudut sains kerana ianya telah dibuktikan melalui kajian. Dan seterusnya yang kedua, ianya memberi kesan kepada sistem dalam badan manusia seperti jantung dan juga di dalam paru-paru manusia. Jadi saya kira itu sahaja dahulu pembentangan kami. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel penilai dan juga kepada rakan-rakan saya yang telah memberi kerjasama di dalam menyiapkan tugasan ini. Jadi sekadar itu dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.